Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam bahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Ahmad Syuami, saudara Adam Jebat, saudara Rahman Arazaina, saudara Nazar K, saudara Zamari LC, saudara Muhammad Effendi, saudara Cik Din Syahari, Hajah Comel, saudara Muhammad Syarul Abdul Karim, saudara Faizal Acoy, salam satu Malaysia, Yang King Fazimit katanya. Waalaikumsalam. Yup Tanisma, kita juga saudara Mengke Pakcik katanya. Saudara Azli, saudara Adam Jebat, selamat petang Adam. Saudara Ahmad Syuami, terima kasih. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Semoga orang-orang di Sungai Petani sihat walafiat. Saudara Fazil Yup, apa khabar saudara? Itu juga saudara M. Jamil, saudara Ahmad Syuami, Muhammad Sofi, saudara Hussein Rosmosa. Itu juga saudara Muhammad Radhi, saudara Hanif, selamat petang. Saudara Man Laksa daripada Kepung katanya redup. Memanglah suasana hari ini begitu keadaannya ya Cik Din Syahri. Terima kasih Cik Din Syahri bagi saya sekuntum bunga mawar, sekuntum mawar merah. Ya, Yang King Fazimit, apa khabar anda? Saudara Madam K, yang saya harapkan daripada anda adalah like, share dan subscribe. Itu saja yang saya perlukan daripada anda. Lain tak ada. Petang-petang begini sambil kita berbual, ini bual-bual kosong saya gebang. Malam nanti baru kita bercakap soal politik. Siang-siang petang-petang ini kalau anda mempunyai pengalaman untuk kita sama-sama memberi pencerahan, apa salahnya kita berkongsi pengalaman masa silam. Saudara Samsul Anwar, apa khabar? Sebab itu saya katakan ruangan ini adalah ruangan memory untuk kita mengenang masa lalu. Sebab masa berjalan terlalu pantas saudara. Saudara DJ, saudara Samsul, saudara Mak Yazid, saudara Syah MZ katanya. Saat ini saya sebentar tadi menonton juga live daripada sidang parlimen. Nampak-nampak gayanya alhamdulillah lah. Ahli-ahli parlimen kita ni tidaklah macam dulu-dulu. Tak ada jadi kalang sarkas. Mungkin ada satu dua orang, tapi masih lagi. Saudara Yup Tanisma, petang ni kita cerita pasal filem dan boxing. Apa ini saya lihat persidangan parlimen hari ini nampaknya ada tenang sedikit. Seharusnya begitulah. Sebab mereka kita angkat sebagai wakil rakyat. Sepatutnya mereka memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Itu yang paling penting ya Cik CTP. Waalaikumsalam, selamat petang. Saudara Halimatun Said dari Ipoh, Perak. Apa khabar Yung? Perak ni kalau petang-petang ni kita makan apa ini, popiah sedap tu. Saudara Rubidin, selamat petang. Saudara Lan Ram, dia kata beliau hadir dari Rompin, Pahang, cuaca hari ini mendung. Saudara Aziz Abdullah, Raja Kamal Raja Bazan, dia kata cuaca di Sungai Petani panas. Ya, Dr. J terkenang di zaman kesulitan belajar di negeri orang. Betul saudara. Saya dulu masa saya belajar dulu, saya sebahagian daripada wang tak cukup dari bantuan kerajaan, sebab tinggi nilai mata wangnya. 1 pound sterling nilainya RM6.20. Saudara, tak berapa mana, sewa rumah pun tinggi. Jadi apa saya lakukan? Saya menjadi tukang sapu sampah. Dia mengemas-gemas, bekerja yang agak waktunya masuk kerja pukul 11 malam. Bukan di restoran saya, dekat Grosvenor Casino, sebuah pusat perjudian. Saya bekerja sebagai tukang sapu sampah. Di situlah juga saya ramai juga kenalan Pak Syekh dari Tutuk Arab. Arab ni kalau mereka datang ke kasino, mereka berbelanja, wang itu dah jadi macam daun-daun getah, berlonggok atas meja. Saya tengok, saya geleng kepala. Mereka dianugerahkan oleh Allah SWT bumi, mempunyai minyak, hasil minyak, tapi wangnya dibelanjakan di atas meja judi. Saya juga ada bekerja situ, seronoknya kerana di situ boleh dapat rukuk percuma.
Saudara Dr. J, 4 kerja dilakukan untuk hidup dan belajar di negara orang. Betul, saudara. Saudara Dr. J belajar di mana, saudara? Untuk kita berkongsi pandangan dan sebagainya. Saudara Megat Alias, salam dari Lekior katanya. Saudara Syed Wahab, Saudara Samsul. Saya nak tahu juga kalau anda pernah belajar di luar negara tu, macam mana pengalaman anda. Sebab waktu saya belajar di luar negara tu, saudara, kalau kita tidak berdikari, akhirnya kita akan tewas. Tapi saya jam 11 malam masuk ke tempat Grosvenor Casino dekat jalan apa dipanggil, Allah lupa dah, lama sangat ni, tahun 1983 tu. Jauh, saudara. Aduh, di Anwar Bakar. Saya beritahu anda, internet hari ni agak tersekat-sekat, saudara. Berhati-hati, tapi teruskan, tak ada masalah. Biarkan dulu, dia akan datang balik semula. Jangan terus keluar, saudara. Di sana saya kerja dekat Aduh, lambatnya nak datang balik. Kenangan-kenangan silam. Edgeway Road, dekat jalan Edgeway Road, saudara. Di situ banyak Arab-Arab. Di situlah ada sebuah kasino. Kita bekerja. Saya bukan bekerja sebagai kopier dan sebagainya, tukang sapu sampah, saya. Tempat tu bukanlah kotor sangat, sebab abuk-abuk. Jadi dia punya kapet, bila kita sapu, kadang-kadang dapat tip daripada tok-tok Arab. Itulah saya menyara kehidupan sementara menanti waktu persekolahan kita, pengajian kita, saudara. Dan habisnya jam 12.30 malam. Jadi kerjanya sehari mudah. Masuk pukul 11, pukul 12, 1 jam lebih, 1 jam setengah saja. Gaji dapatlah seminggu 125 pound. Tinggi, saudara. Kalau 125 pound dulu RM6, dah 700 lebih seminggu. Kali 4 dapat 2,000 lebih. Itulah cara kehidupan kita. Jadi kalau kita tabah, kita sabar, berkenal dengan orang. Saudara Syamsul, generasi kita dah biasa hidup susah. Belajar sambil bekerja, itu lumrah zaman sebelum adanya PTPTN. Zaman sekarang ni kalau ada PTPTN pun tak cukup juga, saudara. Tak cukup. Kerana kos kehidupan yang begitu tinggi. Saudara Muhammad Zain Ahmad, dressing ni macam dengan topi macam orang muda pula. Yalah, ini baju saya selalu saya main golf. Ini baju bila saya turun padang main golf. Sekarang ni dah tutur begini, dah kurang. Saya rasa saya dah gantung kayu golf set tu. Dah 2 tahun ke 3 tahun. Teman-teman ajak saya main golf. Saya kata, maklum saya lah tua ni sekarang, usia kita. Dan waktu saya, sebab itu saya habiskan sekitar setengah jam waktu petang dan malam. Mula 9.30 malam dengan live. Jadi bila ada live ini, saya dah committed. Waktu saya pukul 3 sampai 3.30 tu, saya harus menyediakan bahan-bahan apa nak bercakap. Kemudian usai pencerahan jam pukul 4 suku, saya mula mencari bahan-bahan pula untuk persiapan live waktu malam. Jadi saya rasa dunia saya dipenuhi dengan waktu yang sentiasa dengan informasi, saudara. Sebab itu sekarang ni tengok baju ni nampak macam orang muda, bukan orang muda, dah tua, saudara. Ini baju-baju yang saya selalu main golf. Saudara Dr. J, dia kata teringat orang tua bergolok bergadai untuk anak belajar. Thank you ayah dan mak. Terima kasihlah Dr. J kalau anda mengingati jasa kedua ibu bapa anda. Apakah kedua ibu bapa Dr. J masih lagi ada ataupun dah bagaimana? Sebab kalau mereka ada, saya rasa eloklah. Kalau tak dapat sebulan sekali, 2 bulan sekali ke, buatlah 3-4 bulan sekali bertemu dengan mereka. Saya sebenarnya, saudara, terus terang saya katakan, saya rasa envy ataupun cemburui saya melihat kalau teman-teman saya yang berkesempatan membawa kedua ibu bapa mereka makan di restoran yang sedap-sedap. Kerana saya tidak berpeluang. Kedua ibu bapa saya dah tak ada. Dan kadang-kadang saya teringat benda begitu, sedih juga. Kerana dalam saat-saat kita berkemampuan untuk bawa makan di restoran yang mahal-mahal, tapi ibu saya sudah tiada. Jadi Dr. J, betul, tekad belajar harus kuat, saudara. Innalillahi raji'un. Ya, ayah Dr. J telah pun dijemput oleh Allah. Ya, kita sedekah ke Al-Fatihah untuknya. Dan kalau ada ibu, santunilah. Saya selalu berpesan pada teman-teman, selagi anda masih punya ibu, santunilah, walaupun usia mereka dah tua. Sebab tu saya katakan kadang-kadang dulu-dululah, saudara,
Waktu muda-muda saya, usia dalam 30-an, saya masih punya ibu. Bila saya balik ke kampung, jumpa dengan mak saya, saudara Samsul, mak ayah sanggup tumbang lembu anak masuk Menara Gading. Begitulah besar harapan mereka. Benar saudara. Jadi bila saya jumpa dengan kedua ibu bapa saya, menjumpa dengan ibu saya lah, saya pegang tangan dia, saya lurut dia punya tapak tangan itu, kadang-kadang meleleh air mata. Sebab saya melihat begitulah tangannya kasar. Dan juga bila buka, dia balik belakang tu tengok urat temulangnya, kulitnya mengendur. Jadi kadang-kadang bila saya menangis, ibu saya tanya, kenapa kau menangis? Saya kata, begitulah susahnya tangan ibu yang begitu menyantuni kehidupan saya, menyara saya hidup, cari makan dan sebagainya. Memang saudara, kadang-kadang saya terkenang begitu. Terkenanglah air mata kita mengenangkan. Semoga Allah meletakkan roh kedua ibu bapa saya itu di kalangan orang-orang yang dikasihi. Saya tak lupa itu saudara, tiap-tiap kali usai solat 5 waktu itu, itulah doa saya. Sebab saya rasa bahawa saya terlalu amat terhutang budi kepada ibu bapa. Dan kalau anak-anak saya khususnya, seandainya mereka melawan cakap ibunya, saya jadi marah. Dia nak benci anak sendiri, tak boleh lah. Tapi saya rasa kenapa mereka begitu? Kenapa mereka tidak mahu menjadikan saya sebagai tauladannya yang menyantuni ibu? Saya, kalau ibu saya marah saya, kalaulah saya tahu ibu saya tu tak betul, kadang-kadang jiran-jiran bagi informasi yang salah, ataupun saya ada abang, ada kakak bagi informasi kepada ibu saya, informasi yang salah. Tapi maklum saya lah, mak, ibu, dia mesti marah dengan kita, pumpang marah. Saya tidak pernah menunjukkan wajah yang masam ataupun wajah yang kelat. Apa yang saya lakukan, saya ketawa, saya senyum. Saya kata, udah mak, iyalah mak, saya salah mak. Itu cara saya melayan ibu saya. Tapi hari ini anak-anak kadang-kadang saya tak tahulah, tapi alhamdulillah lah, setakat ini saya melihat anak-anak saya masih lagi kasih dan sayang pada kedua ibu bapanya. Saya selalu katakan pada anak-anak saya, saya kata apa-apa pun saya selalu beritahu mereka, your mother is always right. Artinya ibu anda sentiasa benar. Soal anda merasakan tak betul pun benarlah. Sebab saya tak payah, saya tidak perlu anda santuni. Curahkanlah kasih sayang kepada ibu anda. Kerana ibu saya bila lihat wanita mengandung, sekarang ni saya tengok anak saya yang perempuan dengan syarat mengandung, saya jadi belas. Kerana saya merasakan begitulah susah dan payahnya ibu saya mengandungkan saya 9 bulan 10 hari kata orang saya, dengan penuh keseksaan. Bapa tak ada apa pun, waktu nak tidur dia tidur lah. Maklum saya lah suami, bila rasa dia nak tidur berdengkur bergerak-gerak. Tapi isteri terpaksa nyiapkan makanan, siapkan sarapan, kalau ada anak-anak nak memasak, ada pakaian-pakaian. Kadang-kadang orang lelaki, tahu saya lah saya, tersidai je atas meja tu. Jadi bila dalam keadaan begitu, isteri ni akan kutip satu persatu, bawa masuk bilik air dan dibasuh. Begitulah tangan-tangan yang begitu tinggi nilainya saudara. Saya dalam segmen memori ini, apa salahnya kita mengenang jasa ibu mereka? Saya mengenang ibu saya kerana ibu saya begitu sukar hidupnya. Maklum sajalah, Allahyarham bapa saya pula kahwin lain, tak duduk dengan mak saya, duduk di Kedah, saya di Perak. Ibu saya terpaksalah bangun pagi, itu yang selalu dia kata, bangun pagi menyembah punggung getah. Saudara Rahmat Rahim dia kata, steady lah, dia kata, mamu dari Penang, oleh support. Terima kasih saudara Rahmat Rahim. Jadi ibu saya selalu dia kata pagi-pagi sembah pokok getah, motong getah, menoreh. Kemudian saudara bayangkanlah seorang wanita dalam usia 30 tahun, 40 tahun mengangkat 2 baldi getah tu. Saya sendiri pun kadang-kadang angkat-angkat terlanggar akar getah tu, terterap, tumpah getah tu. Menangis ibu saya melihat hasil yang ditoreh oleh ibu saya itu jatuh, tumpah. Itu macam mana jadi nak hati-hati. Jadi saya melihat, kalau saya sendiri waktu begitu usia dalam 12 tahun, 13 tahun, masih lagi rasa berat angkat baldi getah tu, bagaimana ibu saya? Jauh daripada ladang getah tu, nak bawa pergi ke tempat mesin getah. Kemudian ditakung getah tu, lepas tu diletakkan asid getah, tunggu dia membeku. Lepas dia membeku getah tu, dia lecek-lecek, dan barulah pula di mesin. Mesin ada 2 jenis mesin getah, saudara. Saudara Jamalia Sabian, betul. Mom always right.
but you are not leader. Ya, pemimpin, saudara Puan Jamaliah, pemimpin dalam keluarga adalah bapa. Tetapi ibu sentiasa benar. Saya selalu katakan anak saya, your mother is always right. Respect her to the fullest. Bahasa orang putih sikit, saudara, petang-petang ni. Malam tak boleh. Nanti orang kata kita mengagungkan bahasa penjajah. Tapi begitulah keadaannya, saudara. Saya melihat bagaimana saya tengok ibu saya susahnya. Getah lepas dimesin apa semua tu, saudara, dijemur. Lepas dijemur, diangkat, tunggu pula seminggu, barulah dijual. Dan saudara kena ingat, saudara, bau getah ni, saudara, kalau apa dalam pot-pot getah tu, sekerapnya scrap lah, segerap. Kita panggil getah segerap, saudara. Baunya memanglah menyucut hidung kita sendiri pun. Tapi itulah yang dilakukan oleh ibu saya. Kalau masa hujan macam sekarang ni, nak menoreh getah tak boleh, ibu akan pergi ke laut, cari kepah, cari tiram, cari siput sudu, merawai. Gitu, saudara. Saudara Samsul, bau getah segerap tu umpama bau duit. Jadi saya haraplah, ini sebab itu saya dengan ibu saya begitu tinggi penghormatan saya. Saya ingat lagi sampai mengimbau, saudara. Ini zaman memori kita mengimbau masa silam. Waktu saya mula-mula saya bekerja dulu. Gaji pertama, sebab waktu itu kerja di RTM, Radio TV Malaysia. Gaji pertama saya RM275. Ambil gajinya tu dekat Bank Negara, saudara. Keras ya, duit bau-bau duit. Tetapi saya akan ambil RM150 itu, terus saya hantar kepada ibu saya. RM125 saya tinggal, sebab saya mengatakan ibu saya berhak untuk mendapat lebih daripada saya. Alhamdulillah, saudara. Yakinlah, saudara Limbun Tiang, Puan Jamilah, getah kaping tu berat nak angkat, benar, saudara. Yakinlah, saya ingat saya pesan pada anda-anda semua, yakinlah, kalau kita beri pada ibu kita lebih daripada apa yang kita dapat, Allah SWT akan menggandakan. Sebab itu bila saya bekerja, tapi saya kuat kerja lah, saudara, siang malam nak cari rezeki. Duduk kat London dulu pun begitu juga. Jadi bila kita dapat beri pada ibu kita wang, saya teringat satu ketika, saudara, ibu saya, dia rupanya wang yang saya beri tu tiap-tiap bulan tu, dia tak pakai habis, saudara. Rupanya satu ketika bila saya balik kampung, saya jumpa dia pun buka dia punya kopek dia tu, saudara, bersusun duit beribu, saudara, banyaknya. Artinya dia menyimpan. Sebab itu saya katakan tidak ada ibu yang tak sayangkan anak. Bagi anak-anak yang tidak menghormati ibu, itu yang dikatakan anak derhaka, saudara. Bagi saya hilang penghormatan. Minta maaf lah, saudara. Saya tidak akan menghormati anda sebagai seorang insan kerana anda tidak tahu membalas jasa ibu anda. Saudara Samsul, itu belum terkena asid bekukan getah, betul. Kalau kena asid getah tu, luka pula dia punya tangan. Dan saya ingat lagi, saudara, kadang-kadang sedih saya tengok ibu saya. Bila ada saudara ataupun jiran-jiran datang bertandang ke rumah, bila bersalam dengan ibu saya, dia akan ambil selendang, saudara. Itu kata selendang sutra. Ambil selendang tu, dia salam, dia kata minta maaf lah ya, terpaksa pakai selendang ni sebab tangan saya ni kotor. Itu, saudara, dalam keadaan beginilah saya rasalah, kenapa tidak anak-anak menghormati ibu. Ini yang saya hairan lah. Sebab bila saya dengar lagu Mamat, Oh Ibu, kan, kadang-kadang saya duduk seorang, saya menangis kerana saya mengenangkan ibu saya sudah tiada. Sebab oh ibu, kau disiram ayu pagi. Sedih, saudara. Satu ketika dulu masa sekolah dulu, saudara, saya suka mentafsir mendeklamasikan sajak ke makam bonda, karya Allahyarham Osman Awang. Tapi akhirnya bila saya dah bekerja menjadi orang buat jurnalis, saya berpeluang berbual dan makan, berbicara, bersahabat dengan Allahyarham Abang Osman Awang. Ya, saudara, jadi orang yang karyanya saya bila dengan senyum Bayu Pangi menatap kami, hanya nesan sepi. Saudara, itulah keadaannya. Saya haraplah anda yang masih punya ibu, saudara Puan Nuri Arsyad, pandang muka ibu pun dapat pahala, betul. Anda masih punya ibu, saya tak ada dah. Saya sudah ketiadaan ibu, saudara, saya minta maaf lah, saudara. Bila cerita pasal ibu ni, pasal mak ni, saya tak boleh lah. Saya emosional sikit, saudara. Sebab itu saya hilang hormat, saudara.
kalau anda tidak menghormati ibu anda. Dan saya amat menghormati anda. Saya amat menyayangi anda seandainya anda masih punya ibu. Sebab itu bila isteri saya pun masih punya ibu mertua, kalau isteri saya cakap nak pergi jumpa mak, saya kata silakan. Kadang-kadang terasa terkilan kalau saya tak dapat membekalkan sekupang dua untuk buat tangan pada ibu mertua. Sebab ibu mertua pun macam mak juga. Salam kerjasama UMNO, PA dan Parti sekarang. Saya minta maaf saudara, waktu siang ni tak boleh cerita politik. Saya haraplah saudara, andainya anda mempunyai cadangan-cadangan begini, saudara hamba Allah ni ya. Kalau anda mempunyai cadangan, silalah masuk dalam live saya waktu malam. Jam 9.30 malam. Barulah waktu itu kita boleh bercakap soal politik. Siang-siang ini kita mengimbau masa silam saudara. Subjek free. Tapi hari ini banyak saya bercakap soal ibu. Saudara Roslila dia kata saya pun anak penerus getah. Kalau saudara anak penerus getah, pasti anda akan terkenang dan mengimbau kembali bagaimana musim-musim kering, musim-musim daun gugur. Kalau musim daun gugur tu saudara getahnya sedikit, tentulah pendapatan pun sedikit. Kadang-kadang bila musim hujan tak boleh menoreh. Begitulah kehidupan warga petani penoreh getah. Saya tak ada kesempatan bersama dalam sebuah keluarga ini petani sawah, tapi yang saya kesempatan bersama dengan keluarga nelayan dan keluarga penoreh getah. Terasa saudara. Dan kadang-kadang bila saya duduk sendirian, teringat saya pun hairan. Selalu saya bertanya dengan abang-abang saya, kakak-kakak saya kata, macam mana mak boleh ada duit ya? Tiap-tiap kali datangnya bulan puasa, ini dekat bulan puasa ni, bila masuk saja 20 puasa, sibuk ibu saya membuat kuih. Buat kuih muih, kacau dodol, kuih bahulu, kuih kegemaran saya adalah kuih bakar kacang. Kuih kacang hijau tu ditumbuk jadikan tepung dan jadikan kuih tepung jadi kuih bakar. Itu memang kegemaran saya. Kuih goyang. Kemudian bila petang raya tu ada pula lemang. Kalaupun tidak menggunakan daging, ibu akan pergi ke tepi-tepi laut mencari siput sudu, siput manis untuk dijadikan rendang. Jadi saya kata macam mana mak boleh simpan duit buat kuih? Kerana pendapatannya kadang-kadang nak beli beras pun tak ada saudara. Begitulah hidupnya. Saya melihat perjuangan ibu saya membesarkan anak-anak. Jadi bagi saya lah, tidak patutlah seorang anak yang kalau mereka berdapat pendapatan ribuan ringgit boleh bersifat bakil dan kedekut kepada ibunya. Sepatutnya cucu kumpulan tu kalau ada waktunya bawa ibu pergi makan. Mak nak makan apa, makanlah. Sebab saudara tidak akan jadi muflis andainya anda berbelanja sebegitu hebat untuk makanan ibu anda. Saudara Raja Kamal, Raja Bazian, saudara pun dah tak ada ibu dan ayah. Senasib dengan saya lah usia kita. Dan kita begitulah saudara. Saya minta maaf saudara, saya kalau bercakap pasal mak ni. Saudara Johasri pun katanya tak ada kedua mertuanya. Al-Fatihah untuk mereka semua. Benar saudara. Kita ni kadang-kadang hidup ini saudara, seronok-seronok juga saudara, tapi ada sedihnya. Sedihnya bagi saya sesuatu yang lebih dekat pada diri saya adalah ibu. Saudara Syaril Nazrin yang masih ada ibu, kira masih beruntung lah. Yang dah kalau dah tak ada ibu, seolah-olah hilang arah tujuan. Benar saudara. Bila hadirnya musim-musim perayaan macam hari raya, kadang-kadang anak-anak saya tanya, "Papa, jom kita balik kampung." Saya nak balik kampung untuk apa? Saya tidak mahu untuk melenangkan air mata saya untuk melihat pusara ibu saya. Hanya untuk bila musim hari raya gitu. Tak ada betul saudara, tidak ada arah tujuan. Saudara Samsul, benar, ibu kita akan menyimpan wang yang kita beri. Saya ingat lagi saudara, aduh, yang mesti sikit saudara. Saudara Johasri dia kata di Sabah, ladang getah, bukit. Pagi-pagi paling mencabar sebab ada macam-macam muzik ke telinga. Terpaksa pakai anak tudung mak untuk tutup telinga. Saudara, macam-macam bunyi lah. Saudara, ada bunyi harimau, ada bunyi gajah, ataupun bunyi anak gadis menangis. Mungkin, saudara Johasri. Saudara, jadi Roslan Arifin, doa ayah saya pernah, Datuk, ayah saya pernah jual getah keping basah di atas kesempitan ruang. Saudara Roslan Arifin, benar. Itu yang dialami oleh warga petani ataupun penerus getah. Kadang-kadang tak sempat nak kering. Masalahnya kalau getah tu basah, bila kita jual, ada potongannya 30%.
Ini toki-toki kedai ni saudara, dia pandai. Kalau getah tu basah sikit, dia akan potong 30%. Kalau dapat RM10, dia akan potong RM3. Dapatlah RM7. Itulah keadaannya saudara. Saudara Long Robert, saya pernah kerja getah di Fera Baka Butter, Air Tawar Perak. Saudara, di Felkra Long Robert. Saya pernah kerja sebagai penuri getah di Felkra Baka Butter, Air Tawar Perak. Dekat dengan tempat saya tu, kalau dekat Air Tawar tu. Kampung saya dekat Kampung Baru, Air Tawar Perak lah saudara. Airnya tak tawar. Sebab itu juga daerah-daerah dinding, bukan duduk atas dinding saudara. Orang Perak ni hebat-hebat yuk. Dia duduk dalam parit, duduk atas lumut, duduk di ada minum airnya sentiasa tawar, sedangkan airnya masin pahit. Saudara. Saudara Rabudin Pasarat, saya pun anak petani dan penuri getah. Begitulah saudara. Dan saya nak pesan pada anda, internet hari ini agak meragam. Jadi sekejap ada, sekejap tak ada. Jangan anda betulkan TV anda. Sekejap ada, sekejap tak ada. Jangan risau. Jadi biarkan begitu kalau tak ada. Terputus-putus lah. Jadi mungkin suara tak begitu memuaskan hati dan perasaan anda. Saya minta maaf, bukan salah saya. Tapi selalu saya katakan, jangan betulkan TV anda. Madam K, kedua-duanya dah tiada, kata Madam K. Ibu bapa mertua pun dah tiada. Surah Azli bunyi nyamuk, ngeng ngeng ngeng. Saudara Nur Ali, saudara Mutalib Magnon, dia kata kalau menuri getah pakai lampu minyak tanah, ikat di dahi awal pagi, masih gelap. Memang betul pun. Dia kalau kampung saya dia panggil pelita dinding. Dia ada dinding itu letak dekat dahi itu. Menurihlah subuh-subuh. Saudara, belum fajar menyingsing lagi. Sebab itu apabila fajar menyingsing, selalunya ibu saya akan menggerakkan. Saya tidur di bawah pokok saudara. Di bawah banir-banir pokok tu, bentang plastik, tidur kat situ. Senirai, 2 nirai, kena mak saya akan panggil. Dah nak pindah lagi, nirai lagi. Sebab pokok getah ni dia jalurannya 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya menemani ibu saya menuri getah. Saya Pak Chu, dia kata Teresa Kok saja boleh moreh musim hujan. Sebab itu saya ketawa besar. Saya kata Mak Kedum ni seorang ni dia tak tahulah. Saudara Sayulan, ayah saya seorang nelayan. Kalau musim tengkujuh tak dapat turun ke laut menangkap ikan. Benar? Saudara Sayulan, saya juga amat memahami warga nelayan. Sebab saya, di kampung saya tu ada jadi nelayan, ada penuri getah. Kalau musim tengkujuh nak turun macam mana? Tapi kalau musim-musim begini, kalau musim-musim tengkujuh tu selalunya bukan di lautan luas lah saudara saudara Sayulan. Maksud saya tu bukan di laut luas. Kampung saya tu dia sungai yang luas, sungainya besar, sungai dinding. Jadi kami panggil laut. Boleh lagi kalau tengkujuh pun masih lagi boleh turun menangkap ikan, itu dengan cara merawai ataupun memukat. Dalam musim-musim begini memang seronok lah kita memancing ataupun merawai ikan semilang. Baik saudara, kita cerita tentang kampung. Bila teringat begitu, saya teringat lah sebenarnya saya nak cerita pasal filem. Filemnya yang saya nak cerita lah tentang zaman saya dulu, zaman filem Hindustan. Memanglah kalau kita tengok unjuran awalnya filem Hindustan tu mula berkembang di negara kita ini. Filem yang begitu hebatnya ialah lakonan MGR dan sebagainya adalah filem Mother of India. Saya tak sempat berada dalam suasana begitu, tapi yang saya sempat adalah waktu filem Sanggam. Waktu saya kecil lagi saudara, dan orang kampung saya tu punya hebatnya pengaruh filem Hindustan di kampung saya saudara. Kalau tak ada cukup duit pun mereka sanggup bergadai kain batik. Mungkin anda tak percaya, ini benar berlaku. Kain batik itu pergi dekat kedai gadai, kedai pajak gadai kain batik untuk dapatkan wang untuk bayar wang tiket masuk panggung wayang. Tiket panggung wayang bukan mahal mana pun saudara, 40 sen, 50 sen. Tapi untuk filem macam filem Sanggam tu, setiap orang kadang-kadang menonton sampai 5-6 kali. Menonton filem itu untuk menangis. Saya ketawa juga kadang-kadang. Saya kata macam mana lah orang dia pergi ke masuk panggung wayang untuk menangis. Kita ni masuk panggung wayang untuk seronok. Ini tidak. Selalunya macam filem Sanggam, bila keluar daripada panggung wayang tu kita tengok mata merah aja. Saya kata macam mana you dah masuk ke panggung wayang, you bayar duit tiket hanya untuk meratapi atau menangis. Saudara Johasi, kat rumah paling meriah bila tiba jadual LTG datang ambil getah. Itu musim-musim begitulah saudara. Dan
Yang seronoknya juga filem-filem Sanggam ini saudara, filem-filem Indonesia. Selepas filem Sanggam, dia beralih pada filem yang lebih menyayati, iaitu tajuk filem itu Dosti. Cerita macam filem Merah 6 Joker tu, cerita seorang pelawak juga yang menyayati. Kisah-kisah filem Hindustan selalunya yang buruk berakhir dengan baik, yang derita berakhir dengan kekayaan. Itu filem Hindustan, dia punya naratif ceritanya sebegitu saudara. Selepas filem Dosti, kisah cinta dua beradik ni saudara, ada pula macam filem macam Gumnan. Gumnan ni kira ada sedikit lah macam cerita ni pencuri. Dia terpaksa menjadi pencuri kerana untuk balas dendam. Kemudian untuk anak-anak muda masa itu datanglah filem Hari Rama Hari Krishna. Hari Rama Hari Krishna ini kisah tentang anak-anak muda yang terjebak dalam budaya kuning, budaya songsang, menjadi penagih dadah dan sebagainya. Saya melihat filem-filem Hindustan ni ada motif. Dia mengikut zamannya. Selepas saja filem-filem cinta, dia pergi ke Hari Rama Hari Krishna. Tetapi tentulah untuk anak muda, saya yakin mereka yang seusia dengan saya, mesti semua setelah pun menonton filem ini. Banyak, kadang-kadang mereka menonton 5-6 kali. Ini filem yang seronok saya. Di mana ceritanya adalah Bobby. Filem Bobby ini saudara, artinya percintaan itu mampu mengatasi halangan keluarga. Akhirnya pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua ibu bapa berjaya menautkan dua buah keluarga yang berbeza, yang kaya dengan yang miskin. Hebatnya pukulan cinta. Itu dalam filem Bobby saudara. Selepas Bobby barulah kita tengok. Tapi sebelum itu, sebelum hadirnya filem macam filem Bobby semua, dunia filem di Bollywood dikuasai oleh keluarga Kapoor. Itu yang ada Rishi Kapoor lah, Raj Kapoor, Anita Kapoor. Dia macam menjadi satu monopoli. Saya pernah berkesempatan pergi ke Bollywood. Saya melihat memang pun studio-studio itu adalah milik keluarga mereka. Perusahaan itu dia jadikan macam perusahaan keluarga. Macam sekarang ni, alhamdulillah lah saya nampak Datuk Yusof Aslam memulakan usahanya untuk tak filem Scope Production tu untuk keluarga dia. Jadi dia bentuk anak dia jadi pengarah, anak perempuan dia tu jadi accountant pada syarikat mengurus, anak lakinya juga lagi dilatih untuk jadi pengarah. Jadi sepatutnya sebegitulah. Sebab mereka selalunya bintang-bintang filem di Bollywood ni wajah mereka lawa-lawa belaka. Selepas saja dominasi keluarga Kapoor barulah hadir. Mula-mula sekali yang hadir kalau saya ingat adalah Kamal Haasan. Kamal Haasan memecahkan tembok dalam filem India. Dia juga memecahkan tembok keluarga MGR. Apabila Kamal Haasan hadir, tak lama Kamal Haasan, sebab lepas Kamal Haasan hadirnya pelakon seperti Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan lah yang memecahkan tembok penguasaan keluarga filem Hindustan daripada keluarga Kapoor. Saudara Shah Rukh Khan, kemudian datang pula macam Amitabh Bachchan, dia masih ada kekeluargaan hubungannya dengan keluarga Kapoor ini. Tetapi macam Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, ini keluarga Khan yang ada, mereka sebenarnya beragama Islam. Dan mereka berusaha untuk memupuk kebencian antara Islam dengan penganut agama Hindu. Itu perjuangan mereka saudara. Dan itu di India. Tapi kalau daripada Hong Kong, jangan lupa saudara, filem yang cukup menarik waktu saya muda-muda dulu adalah Bruce Lee. Bruce Lee bermula dengan Big Boss. Ini melambangkan keperkasaan lelaki. Bruce Lee hebat orangnya. Tapi sehingga kehebatan Bruce Lee ni bagaimanapun, sehingga orang buat gosip mengatakan bahawa Bruce Lee itu mati sebab dia berlawan berpencak silat, bergumpal dengan Dickie Zulkarnain. Kerana waktu itu Indonesia hadir dengan filem Si Pitungnya. Jadi orang kata Bruce Lee itu mati sebab dia lawan bersilat dengan Dickie Zulkarnain. Saya ketawa saja. Sebab benda-benda begitulah kadang-kadang orang mencipta kepelbagaian. Selepas saja Bruce Lee tak ada seketika ada gap, kemudian hadirlah Jackie Chan. Inilah bermula dengan kebanyaknya pelakon-pelakon daripada Hong Kong ni berjaya menempa nama hingga ke peringkat Hollywood. Saudara, itulah keadaannya saudara. Dan saya sedikit nak cerita tentang boxing ni kerana
ada dua perkara. Pertama sekali, saya melihat juara-juara tinju dunia yang dari kulit hitam, memang mereka asalnya itu berada di pentas boxing memang hebat, mencipta nama. Tapi akhirnya mereka memilih Islam. Contoh macam Muhammad Ali. Sebenarnya banyak orang tak tahu dia bukan nama asal. Nama asalnya adalah Cassius Clay. Cassius Clay bukan beragama Islam. Dia beragama Kristian. Tapi bila lepas dia dapat jadi juara, jangan lupa saya, Cassius Clay ni akhirnya menukar nama pada Muhammad Ali. Dari Muhammad Ali, dia pernah datang ke Kuala Lumpur untuk mengadakan pertandingan boxing menentang Joe Buckner. Inilah begitu juga macam yang terbarunya, iaitu juara tinju dunia itu seorang lagi itu Mike Tyson juga yang sukar untuk ditumbangkan. Tapi akhirnya kalah jugalah. Tapi dia juga akhirnya meluk agama Islam. Bila sebut Muhammad Ali ni, saudara, saya teringatlah bagaimana waktu saya pernah berbual dengan Allahyarham Datuk Harun Idris. Beliau menceritakan pada saya, orang semua dapat melihat glamournya Muhammad Ali datang ke Kuala Lumpur, tetapi dirinya difitnah kerana melakukan kononnya salah takbir waktu beliau menjadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan juga sebagai pengurusi Bank Rakyat. Itulah keadaannya, saudara. Ada buruk, ada baik, ada seronok, ada tidak seronok, tetapi Allahyarham pejuang bangsa kita Datuk Harun Idris yang berusaha untuk memajukan negara kita ini. Waktu saya berbual dengan Allahyarham Datuk Harun, dia kata sebab matlamatnya waktu dia bersetuju untuk mengadakan perlawanan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Buckner ini, semata-mata untuk mengangkat darjat negara kita. Sebab dulu Malaysia orang tak kenal, Kuala Lumpur orang tak kenal, orang cuma kenal Manila, dunia cuma kenal Singapura, Manila dan Bangkok. Kuala Lumpur ni terpendam. Tapi apabila diadakan siaran secara langsung pertarungan antara Muhammad Ali dan Joe Buckner, satu dunia mengenal Kuala Lumpur. Itulah jasa Datuk Harun. Tetapi beliau diseret ke mahkamah, kononnya melakukan pecah amanah terhadap Bank Rakyat, kerana waktu itu beliau adalah sebagai pengurusi Bank Rakyat dan waktu yang sama sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Sedangkan kelulusan pinjaman untuk membiayai kos perlawanan tersebut diluluskan oleh orang lain. Beliau hanya sebagai pengurusi saja, tidak mencampuri urusan pinjaman tersebut. Di samping itu, sebagai Ketua Pemuda, beliau bersetujulah untuk minjam wang daripada Bank Rakyat kerana atas kehendak almarhum Tun Razak. Tun Razak kata dah tak ada duit ni, pinjam je lah duit daripada Bank Rakyat. Kerana dari segi kertas kerjanya, bahawa penghasilan daripada perlawanan tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner boleh meraih keuntungan lebih 100 juta ringgit. Jadi modalnya cuma 7 juta. Jadi apa ada masalahnya? Tetapi bila selepas saja musim pertandingan antara Muhammad Ali Joe Buckner, wang yang dijanjikan tidak ada, tak dapat, sebab ditipu oleh orang barat. Mereka yang menganjurkannya tu macam Anglo Dundee dan sebagainya, mereka lah yang kaya raya. Tapi Datuk Harun yang terpaksa terkorban dirinya untuk berada di belakang jeriji besi. Saudara, jadi bicara kita petang ini, saudara, pertama-tama sekali saya ingin ingatkan sekali lagi, jangan kita lupa jasa orang tua kita, jasa pemimpin kita. Mereka melihat untuk kita berjaya. Tapi kalau kita dah berjaya, janganlah kita lupakan mereka. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat petang, saudara.